Now you're listening into Pulse Unscripted Podcast. Experience kau in terms of job hunting kan, right after kau habis degree kan, apa yang kau buat dulu? Okay, sebenarnya aku start job hunting ni waktu final year, first sem. Tapi aku start dapat first interview, my very first interview lah, waktu second sem. Interview tu dekat Beranang lah, nasib baik dekat dengan UPM. So aku naik Grab, naik Grab je lah, tak ada kereta kan. So pergi naik Grab, pergi company tu untuk first interview. Aku rasa interview situ macam apa namanya, macam tak proper. complicated sangat lah. Oh, Sebab okay. dia kejap gila. Interview paling kejap aku pernah pergi. Dia tanya apa Tak dia? tahu lah dia tanya experience aku, apa aku buat waktu intern, apa yang aku belajar. And then macam tu je dia tanya. Dia explain job scope dia sikit. Bukan job scope dia, job scope yang kalau aku dapat kerja, apa yang aku kena buat. Lepas tu dia kata kalau nak tanya apa-apa, tanyalah. Then aku yang kena fikir soalan-soalan nak kena tanya dia, supaya benda tu berlarutan, tak cepat habis kan. So macam tapi aku tak dapat pun kerja situ. Tu kerja as in position apa? Safety jugalah. OSH. Safety health exec. So tu Apa? Awal-awal dah try ambil executive lah. Memang level fresh exec lah. Baru tahu. Kita orang macam tu. Bila dah ada kompetensi, baru dia panggil officer. Dia lain sikit level dia. Tapi kalau nak dapat kompetensi tu kena pergi kat NIOSH ke macam mana? Tak payah pergi dah. Sebab UPM punya dia recognized by DOSH. DOSH tahu DOSH? Tahu. Dia dah recognize dah. So dia cuma kena dapatkan pengalaman 3 tahun. Lepas tu pergi interview je. Tak payah join kursus tu dah. Senang lah. Tapi 3 tahun lah, lama lagi. Tu lah. Macam ni tahun ni baru kau punya second year yang kau kerja ke? First year baru. First year. So 2 tahun lagi tak lah. sampai lagi. Tak sampai setahun lagi sebenarnya. Baru 7 bulan. Yang kau kerja ni bila kau dapat offer kan, kau macam diresap masuk dalam permanent staff, or dia macam kasih probation period macam dalam 6 bulan ke 12 bulan macam tu? Aku dapat contract dulu sebab aku punya position kat sini contract je. Sebab dia orang cakap dia orang tak berani ambil fresh grad as permanent. So dia orang akan ambil as contract dulu. Then lama-lama nanti baru dia serap lah kalau performance okay. Tadi kau nak tanya pasal apa? Job hunting punya experience okay, waktu zaman study dulu pun aku banyak pergi career fair. Kat RKL kan banyak kan career fair. So banyak pergi career fair. Lagi kena aktif dekat Jobstreet, LinkedIn, semua tu macam biasalah, common kan. Lepas tu apa lagi, aku dapat banyak jugalah IV aku dapat, tapi tak berjaya. Sampailah 3 bulan lepas aku grad baru aku dapat kerja ni. Okay, lama juga lah zaman job hunting aku tu. Macam mana nak cakap, masa kau dapat, let's say kau dapat interview dengan satu company ni kan, apa kau punya step yang kau ambil untuk macam buat research company tu before, macam apa yang kau buat untuk prepare diri kau sebelum kau pergi ke interview lah ke company tu? Okay, first of all, resume kita kena touch up. Walaupun kita dah send resume tu during application, tapi kita kena still update lagi lah. Sebab waktu interview diorang akan tengok juga resume kita. And then kita kena faham setiap elemen dalam resume kita. Macam apa experience waktu internship kita, apa yang kita tulis semua tu kita kena pandai explain balik kalau dia tanya. Mostly akan tanya lah. And then lepas
resume tu aku touch up dari segi knowledge dalam OSH. Means macam legal compliance, law semua tu kena master sebab confirm akan tanya. And then pasal company background, aku akan Google company tu macam biasa. Lepas Google, aku tengok apa dulu tengok bahagian produk apa dia buat, services apa dia buat, siapa klien dia, apa lagi, ada berapa branch, semua tu penting lah. Lepas tu kan part paling yang aku tengok dia punya accreditation punya part, macam dia certified ISO apa semua tu, quality management system ke, OSH management system ataupun environmental management system. Sebab benda tu aku akan masukkan dalam interview aku lah. Macam benda tu part as jawapan aku untuk interview tu, aku dah prepare. So macam bila kau buat research kau memang detail habis lah. Tak adalah detail mana. Macam nak biasa-biasa prepare exam lah. tak adalah macam tu. Aku just baca-baca. Tak adalah sampai hafal semua tu. Baca-baca tahu-tahu macam tu je lah. Tapi kan so aku duk pergi interview, tak pernah pula dia tanya kita pasal company dia. Kebanyakan semua dia orang yang explain. Faham tak? I see. Setakat aku join interview lah, tak pernah lagi dia tanya aku, kau tahu tak company ni buat apa? Tak pernah lah. Dia yang akan cerita, actually our company is bla 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 bla, macam tu. So macam benda tu tak penting lah, tapi at least kau kena tahulah. Boleh kau top up waktu dia cakap tu. Like macam in terms of resume kan, macam sekarang ramai orang confused either nak kasih resume ataupun CV. Macam kalau untuk aku, apa yang aku faham lah, resume tu macam short form of apa yang qualification kita, apa yang kita ada kan. And CV macam timeline apa yang kita buat within certain period of years lah kan. Betul. Tapi macam selalu kau rasa untuk fresh grad patut kasih macam resume ke CV ke, depends on company ke? Sebenarnya part ni aku tak pro lah nak cakap, tapi based on opinion aku akan ikut apa yang company tu minta lah. Kalau dia minta resume, kita bagi resume. Kalau dia minta CV, kita bagi CV. Sebab certain employer ni dia ada expectation dia sendiri. Ada yang suka baca resume, ada yang suka baca satu lagi CV. So kita tak boleh lah macam dia minta CV, kita bagi resume. Macam tak sampai lah dia punya expectation tu. Tapi untuk aku prepare resume je. Aku tak buat CV pun. Okay. Untuk macam resume kau kan, dia macam let's say dia simple je kan, macam black and white, tak, is it black and white or dia macam ada grafik sikit-sikit macam cantik, colour macam tu? Waktu fresh tu black and white, tapi macam kalau ada bullet point macam tu, aku bagi ada colour sikit lah. Tak banyak lah, sebab kalau lebih 3 colour tu macam tak professional dah. So better kurangkan colour tu lah. Boleh kau nak buat ada background colour, tapi limitkan warna tu lah. Tak boleh lebih sampai 3. Sebab nanti nampak dia macam tak professional dah. Make it like macam simple lah. Simple je. Sebab design tu dia orang tak tengok sangat pun, unless kalau kau apply untuk designer ke yang related kan. Lepas tu tapi kalau macam bidang kita tak ada. Okay. In terms of let's say macam transport kau kan, mostly kau, let's say you got, macam kau pun bagi tahu tadi kau dapat banyak interview kan, mostly kau pilih transport apa, macam either motor or macam
tumpang orang ke macam ni. Untuk pergi interview lah maksud kau. Okay, untuk first IV aku tu dekat Beranang tu aku naik Grab ulang alik. Sebab motor macam jauh sangat. Lepas tu kan dah habis belajar, so aku dah balik Penang. Then mostly interview yang aku dapat tu semua area KL, Selangor. So aku akan travel daripada Penang tu naik bas macam biasa. And then tidur lah mana-mana hotel kan. Hotel murah-murah je lah. And then cari hotel yang dekat dengan tempat interview tu lah. Then bila dah dapat hotel yang dekat tu, waktu pergi interview tu aku naik Grab je. Tak ada motor, tak ada kereta apa. In terms of, let's say, company tu ada bayar macam any compensation macam transport fees ke dekat kau ke, let's say Tak kau ada. kan tak ada langsung lah, serius lah. Untuk interview kan maksud kau? Tak ada. Aku ada satu pengalaman. Waktu tu aku dekat Penang. Lepas tu aku dapat interview tu dekat boleh mention ke? Mention je lah kan. Mention je lah. Dekat airport lah, one of the airport. Dekat Selangor. And then dah okay lah, aku dah accept dah semua tu. And then aku dah booking flight dengan hotel. And then dah nak dekat dengan tarikh interview tu, dia call aku, dia cakap dia tukar tarikh. Tapi aku dah booking semua kan. Aku tanyalah, boleh ke nak claim balik? So dia orang memang tak boleh claim, dia cakap tak boleh buat apa. Bapak macam tu lah. Itulah. Padahal dia orang yang silap. Dia orang cakap sistem tu bagi tarikh yang salah. So aku pun redor je lah, tak pergi. Tapi macam the next upcoming interview yang dia offer kat kau pergi juga kan? Tak, aku tak pergi. Sebab tarikh tu dekat tau. 20 hari bulan. Lepas tu 20 hari bulan tarikh yang salah. And then tarikh yang betul tu 22 hari bulan. Aku ingat lagi. So macam kan dah beli transportation ticket semua kan 20 hari bulan tu. Dah tak boleh dah nak apa orang panggil, nak anjak tarikh, nak tukar tarikh semua tak boleh dah. So memang aku burn macam tu je lah. Takkan nak beli double pula kan. Tak mampu lah. Sayang enggak lah. Itulah. So nak pergi interview ni kena banyak spend jugalah. Kalau bukan dekat area rumah kau. Kalau kau budget dalam duit untuk spend untuk job hunting ni, kau rasa berapa? Untuk job hunting berapa tak lebih 100 pun boleh. Dia semua on transportation dengan tempat tinggal je. So selalu kalau interview jauh-jauh ni kau pergi seorang-seorang ke ada gang sekali ikut? Tak ada, pergi seorang je lah. Masih agak lah. Hari tu kau interview mana? Dekat dengan rumah lah. Tak, aku interview voice call pula. Ni je, video call je. So, sebab MCO masa tu. MCO lagi. Okay so, lah dah save budget dekat situ. Itulah aku rasa macam kan sekarang orang selalu guna Zoom, orang guna Google Meet and all that kan. Macam kau rasa company yang nak ambil fresh grad ni patut buat inisiatif untuk approach guna Zoom, guna Google Meet. Personally aku rasa tak sesuai lah. Sebab better kita tengok face to face lah kan. Sebab bila kita online ni dia macam banyak benda yang kita tak nampak. Contohnya apa contoh? Contoh tak tahu. Contoh macam greetings lah. Macam kalau kita physical interview, kita boleh meet in person dengan panel tu. So dia lagi mesra lah orang panggil. Kalau online ni dia macam limited. Kau belakang screen, dia belakang screen. So macam macam limited lah. Ada barrier macam tu. Dengan
um, let's say kan kau be gone through like a lot of interviews kan. Lepas tu benda apa yang kau rasa, what are the things that macam kau rasa benda yang kau buat mistake yang Kena paling besar. kena Lepas improve tu Kena kena improve improve in terms of Okay, in terms interview. of kalau kita nak job hunting ni, aku rasa dua benda yang penting. Satu resume, satu lagi cara kita bawa diri kita waktu interview tu. So untuk pengalaman aku rasa resume aku dah okay lah kot sebab dapat panggilan interview kan. And Gila before tak okay. Presiden Mesa kot. tak ada lah. Maksud aku okay je lah, tak ada lah macam power teruk ke, tak lah. Okay lah sebab dapat panggilan interview banyak lah jugalah, 8 ke lebih kurang lah macam tu. Bagus lah. Lepas tu resume tu aku akan bagi orang dulu untuk dia review. Aku akan cari orang dekat LinkedIn siapa yang boleh review. So aku akan bagi dulu dia review semua tu. Tapi jangan ambil bulat-bulat apa dia cakap. Kita tengok juga apa Masuk apa yang review okey, apa yang tak kau okey. search macam company tu, lepas tu tengok review pekerja-pekerja pekerja ataupun ex pekerja dia ke macam mana? Bukan. Maksud review resume. Kan kita dah prepare resume. And then kita cari orang untuk review resume kita, sama ada kena improve ke, apa yang nak tukar ke. I see. Kan dekat LinkedIn banyak orang buat macam tu kalau kau nampak. Kau ada LinkedIn tak? Ada. Tapi aku tak aktif lah. Kalau kau aktif, dalam tu ada banyak macam siapa nak saya review resume macam tu. Macam tu lah. Dan kita bagi resume kita, dia akan feedback lah apa yang kurang, apa yang patut tukar semua tu. So aku banyak buat benda tu untuk polish resume aku. And then in terms of resume kira dah settle lah sebab dapat lah panggilan interview. And then waktu interview tu aku rasa aku kena improve banyak. Sebab aku selalu tak berjaya kan. Tapi aku tak tahulah part mana yang spesifik yang perlu aku improve. Maybe sebab aku ni tak banyak cakap kot. Aku tak banyak open. Macam mana nak cakap? Aku tak open untuk bercerita. Macam apa dia tanya aku jawab. Dia tanya aku jawab. Aku tak in detail. Macam sekarang lah, apa yang kau tanya aku jawab macam tu je. Tak ada in detail. Tak ada macam yang tak ada lebih-lebih. macam pergi sana sini lah. Macam direct lah akhirnya. Mostly aku jawab macam tu je. Sebab yang tu lah aku rasa kena improve. Sebab lagipun experience waktu aku intern semua tu tak banyak pun. So macam tak banyak benda lah aku boleh cerita pun. Macam let's say compare, let's say engkau dengan mesti kau ada kawan-kawan yang macam talkative kan. Macam in terms of interview, kau rasa dia memang akan ada, memang dia macam ni, memang he or she is one of the candidate untuk dapat interview sebab dia macam very talkative and lively lah. Kau rasa macam based on experience kau dengan kawan-kawan kau rasa macam probability yang diorang dapat job tu tinggi ke ataupun rendah ke, macam depends ke? Bagi aku tinggi lah, dia orang lagi tinggi sebab dia orang macam nampak macam bila dia orang banyak cakap, dia orang lagi nampak berkeyakinan macam tu. Bila kita tak cakap, kita macam nampak macam low confident. And then orang nak ambil pun macam tak yakin boleh buat kerja ke dia ni. Macam tu je lah. Tu apa yang aku nampak lah. Tapi aku bukan the right person untuk cakap pasal ni. Aku bukan HR, so aku tak tahu sangat lah. Let's say macam itu personal opinion. Let's say macam kawan-kawan kau yang aktif dekat let's say masih kat universiti lah. Macam kau rasa diorang memang senang ke dapat, diorang memang betul-betul senang ke dapat kerja sebabkan as a result of being active dekat universiti ni? Aktif koko Okay, aku suka soalan ni. Okay, sepanjang aku join interview juga, tak pernah pun ada company yang tanya pasal koko aku, walaupun dalam resume ada stated.
Tak pernah. Setakat aku join ni tak pernah. So memang dia tanya experience based on apa kita belajar, apa yang kita intern dan apa yang kita tahu selebihnya lah dalam bidang kita. Dalam bahagian koko semua tu tak pernah ada yang tanya aku pun. Oh, Itu serius lah. itu pengalaman aku lah. Tak tahu orang lain macam mana. Okay. Interesting. So aku rasa kalau ada pun experience yang boleh, yang kalau kau nak cerita pasal experience koko pun, cari yang macam yang Credible related lah. dengan macam tu. Yang credible, yang ada leadership, yang tunjuk leadership kau. Apa lagi? Teammate. Kau boleh teamwork. Teammate pula. Let's say macam in terms of interview, kau pernah experience group interview tak? In terms of ke kau selalu individual interview je? Group interview tak pernah. Semuanya individual. Individual. From experience kau macam ada dalam interview kan, kau pernah tak ada macam ni nak cakap, benda macam worst experience lah yang kau pernah ada rasa? Worst experience ada. Uh-uh. Okay, one of it yang tadi tukar tarikh tu, yang tu boleh consider juga. Aku sebab aku memang minat gila kerja kat airport, tapi dia buat aku macam tu. So memang frust. Okay, satu lagi, aku ada pergi satu company dekat Shah Alam interview. Aku rasa interview tu went very well. Sebab tiba-tiba dia suruh aku present apa yang aku belajar, padahal aku tak tahu, aku tak prepare langsung tau. On point ke? tiba-tiba dia suruh Dekat situ juga? Yes, dekat situ. Dia suruh aku, dia bagi whiteboard, dia suruh aku tulis dengan marker lah apa yang aku belajar sepanjang degree semua tu. And aku quite terkejut lah kan, sebab tak prepare langsung, tapi aku just go with it. Lepas tu interview macam biasa lah semua. And then aku rasa feedback dia orang pun macam okay, dia orang macam suka semua. Okay, tak apa. Lepas tu okay, dah balik semua dah. Lepas tu tak dengar apa-apa berita. Aku follow up lah kan, macam biasa. Aku follow up dengan orang tu dekat LinkedIn, sebab dia offer aku pun dekat LinkedIn. Dia offer datang interview tu. Lepas tu aku follow up, dia tak reply kot. Lepas tu aku follow up dekat email pula. Beberapa hari lepas tu baru dia reply. Dia cakap tak dapat. Okay, dia cakap tak dapat. Okay lah, aku okay je lah. Lepas tu aku message dekat LinkedIn pula untuk terima kasih dekat dia lah, macam acah-acah sikit kan. Sebab kita orang macam kenal lah dekat LinkedIn tu, selalu sembang. So aku terima kasih kat dia lah sebab bagi opportunity untuk interview. Lepas tu dia tiba-tiba cakap, aku sebenarnya boleh dapat situ, tapi in terms of gaji yang aku minta tak sesuai. So dia nak cuba bagi aku dapat juga, dia cakap. Aku tak faham kenapa. Dia cakap macam tu lah. Lepas tu dia cakap lah, dia propose benda tu dekat boss dia. Dia dah propose dah semua. Tunggu manager atas untuk approve and sign. Macam tu je lah. Lepas tu apa Sekejap, aku ni lupa brother dah. yang baru lepas meninggal tu ke? Oh bukan tu. Oh bukan lah. Oh tu yang lain lah. Ni orang lain. Okay. Lepas tu aku tunggu punya lama lah kot approval tu. Tak dapat lagi. Bukan tak dapat, dia tak feedback lagi dekat aku. Manager tu dah approve ke belum. So by that time aku dah dapat offer lain, which is kerja yang sekarang ni. So aku just masuk offer tu. And then lepas aku dah kerja dengan tempat ni, orang tu memang senyap je, tak ada feedback pun. Tak ada pun cakap manager dah approve ke apa ke. So aku rasa macam kena tipu jugalah. Tu je lah. Tak ada apa pun. Tapi macam dia bagi harapan lah kan. Macam apa yang aku dengar daripada kau macam you're a person who macam try to macam mana aku nak cakap ni, try to macam
invest a lot of time macam in terms of try to get as much as interview as you can kan. Yes, sebab aku memang desperate gila nak kerja sebab aku bosan duduk rumah. Oh, so kau memang mindset kau memang kau nak kerja lah. Kau memang tak nak, Memang nak, macam tak ada memang nak nak kerja. sambung belajar langsung lah. Tak ada, setakat ni tak ada lah. Oh, Waktu dia nak see. propose dekat manager tu pun, dia ada suruh aku ubah-ubah sikit resume. So macam aku convince lah boleh dapat kan. Dan dia aku dah ubah ikut dia suruh macam mana semua, dah send balik. Tapi dia tak ada feedback pun lepas tu. So bye-bye je lah. Aku dapat offer lain. Offer Tu yang je kau lah tengah experience aku. yang kerja kau lah. Yang tengah kerja sekarang ni. In terms of let's say macam nego gaji kan. Macam mana kau negotiate gaji yang kau nak dengan apa yang diorang propose? Macam what are the step that you taken untuk macam tackle issue tu? Okay, aku tak pernah lagi nego gaji. Tapi sebab hari tu dia offer aku 2,100 kot, 2.1k. Tapi aku nak as a fresh grad, aku nak 2.5k lah at least kan, sebab yang tu normal range. So aku fight balik dengan dia. Aku cakap aku ada experience semua dalam bidang ni. Waktu belajar kita orang kan ada pergi field kan, macam pergi on site buat measurement semua tu, buat assessment semua tu. So aku fight dengan experience apa yang aku pernah buat lah. Macam tu je. Tapi tak adalah fight gila-gila macam aku nak juga. Tak adalah. Tak berani lah. Macam kau rasa range gaji fresh grad sepatutnya macam berapa? Yang paling rendah dengan yang paling tinggi. Kalau zaman aku tu 2000 hingga 2005 macam tu kot. Ya ke 2000? Yang paling tinggi ya kot ke macam mana? Yang paling tinggi ada je orang dapat lebih-lebih tu. 3,000 Tapi lebih? kalau ikut ada je lah. Depends on company lah. Tapi yang paling aku target 2.5k lah. Below than that tu macam tak worth lah kan. So sekarang ni korang kena tengok balik lah dia punya rate gaji tu macam mana semua. Sebab MCO lagi kan, mesti effect. I mean like macam selalu kau tengok gaji, macam selalu kau propose gaji kau tu kau tengok company juga ke, in terms of how big it is and the reach of the company ke macam ni? Tak, waktu aku freshie tu aku memang fix satu value je. Untuk tak kisahlah company apa pun, aku bagi value tu je. Tapi sekarang ni tapi sekarang ni bila dah kerja, tapi tengah cari kerja juga, tengah cari kerja lain juga. Oh serius aku ke? Aku tengah naikkan lagi lah. Daripada fix semua tu aku naikkan adalah berapa ratus sikit sebab dah ada experience kan. So in terms of let's say macam kau sendiri kau cakap tadi kau still cari kerja juga kan. Kau rasa macam macam ni, kau rasa macam ni aku nak cakap ni, macam untuk macam fresh grad yang dah ada kerja, selalu ke diorang macam jump one job to another job? And let's say from kau punya experience dekat dalam company kau, let's say macam HR, diorang apa pandangan diorang pada macam fresh grad yang selalu jump one job to another job? Okay, firstly kalau ikut circle aku, ada je kawan-kawan aku yang jump tu daripada first job pergi second job sampai ada third job pun ada. Padahal baru grad kan, tapi dah rezeki kan dia dapat banyak kan. So pandangan HR lah, aku tak sure, tapi aku ada baca HR jugalah yang tulis tu. Kebanyakan aku baca artikel semua ni dekat LinkedIn. Ada HR tu share
dia cakap kalau kita kerap sangat lompat-lompat company ni, employer macam tak berkenan sangat lah, sebab nampak kita macam tak loyal to that company. Macam kita nak cuba try test je macam tu. Unless kalau kita nak lompat for career development, kita kena fix satu duration lah. Macam aku nak kerja sini sampai 2 tahun je, lepas tu aku nak lompat, lepas 2 tahun aku lompat lagi, macam tu. At least ada duration yang fix tu okay lah. Sebab waktu interview ada juga panel akan tanya, awak akan stay sini berapa tahun kalau diberi peluang untuk kerja sini. So kita kena pandai cari jawapan lah, jawapan yang selamat lah. Yang apa jawapan kau yang kau kasih kat dia? Jawapan aku tipu je lah, cakap nak stay selagi aku entitled the benefit, selagi aku dapat support daripada colleague aku, selagi the workload okay dengan aku, so aku akan stay lah. Selagi dia orang provide aku dengan career opportunity, aku akan stay. Aku tak bagi tahu berapa tahun fix macam tu. Tapi ada member aku, dia pernah lompat company. Lepas tu interviewer tu tanyalah kenapa baru kerja banyak, tempoh baru kejap je dah lompat. So dia ada tanya jugalah benda tu. So aku tak tahu kawan aku tu jawab apa. So kena prepare lah dengan semua jawapan tu kalau kau ada buat macam tu nanti. See. Susah agak kan. Semua benda yang kau buat dalam resume tu semua dia akan tanya lah kebanyakan. Macam every detail lah. Very detail. Walaupun experience kau kan, contohlah internship experience kau semua dalam bullet point kan. Dia akan tanya lagi apa yang kau buat untuk ni, apa yang kau ni untuk ni, explain satu-satu. Secret dia jangan senyap je lah kan. Kau kena pandai, kau kena faham resume kau sendiri. Jangan kau tulis benda tu, kau ulang benda tu balik. Macam I do documentation, lepas tu dia tanya what documentation you do, kena pandai jawab lah apa bla 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 bla. Aku pun tak expert lah bab ni. Kena pandai elaborate lah semua benda tu. Baru dia tahu apa kita ke arah mana. Let's say macam in terms of lecture, dia orang ada macam tolong kau dalam segi apa-apa tak? In terms of macam resume ke, get job interview ke, opportunity ke apa ke? Tak ada, sebab aku memang tak contact lecturer dah lepas belajar. Tak contact untuk minta tolong pula. Just macam inisiatif sendiri lah, nak usaha sendiri cari kerja, tak nak minta tolong orang macam tu lah. Nak rasa kepuasan lah. Reference contact dekat resume kau letak nombor siapa? Lecturer ke? Aku letak intern kau? Aku letak, dia kena letak at least 2. Aku letak 1 FYP supervisor aku, sebab dia tahu kan aku buat projek macam mana semua, within the timeline ke tak, macam mana time management aku semua dia tahu. Lepas tu satu lagi supervisor tempat intern, walaupun tak ada experience sangat, tapi aku letak je lah. Okay. So kau rasa macam from internship yang kau buat kan, macam valuable ke? Macam banyak ke benda yang kau belajar tu, lepas tu kau praktikkan dekat kerja? Tak, sebenarnya tak banyak. Sebab tempat kerja memang lain sangat-sangat. Lagi banyak cabaran dia. Tapi at least benda tu kau dah familiar lah, sebab kau dah pernah belajar. Tapi benda yang kau buat dekat tempat kerja tu dah lain lah dengan apa yang kau belajar tu. Contoh macam? Contoh macam alah, kau ni tanya contoh pula. Okay, contoh lah waktu degree kan kita banyak belajar theoretically kan, most on teori saja. Tapi dah sampai tempat kerja, kita kena apply benda tu in terms of thinking skill kita kena apply apa yang kita belajar semua tu, kena apply in a very practical way, sebab kita kena buat benda tu sendiri.
Sebab waktu degree kita tak buat benda tu. So waktu kerja Mhm. kita kena buat. So kita kena apply practically macam tu. Macam lepas kau dah dapat kerja kan, macam mana kau adapt diri kau dekat work culture dekat tempat kerja kau tu? Sebab macam Adapt macam adapt proses adaptation kau tu macam mana? Macam apa step-step yang kau ambil? Tak adalah plan macam mana nak adapt semua tu. So dia macam naturally datang sendiri. First day macam tu memang lah macam first day aku datang situ memang aku senyap gila. Aku tak ada inisiatif nak tanya apa-apa. Apa dia suruh aku baca, aku baca je. Macam tu je lah. Then second day aku mulalah sembang dengan orang sebelah. And then third day mulalah dengan orang jauh-jauh sikit macam tu. Lepas tu lama-lama kau akan adapt sendirilah. So dia memang natural lah. Naturally dia kau akan adapt lah. Tak perlu fikir sangat pun. Tapi dari segi work task, macam kau tak pernah handle work task ni, tiba-tiba kau kena buat, benda tu payah. Macam mana nak adapt dengan benda tu, kau kena slow-slow lah. Kau kena dapatkan guide daripada superior kau, colleague kau semua. So dapatkan guide daripada orang. Semua tu bolehlah adapt slow-slow macam tu. Dia tak perlu rushing pun. Macam in term of company kau kan, dia kasih berapa bulan untuk kau adapt fully dekat workload yang kau ada kan? Probation macam tu kan? Probation dalam 3 bulan. 3 bulan So daripada 3 bulan tu dia tengok performance kita. Kalau macam nampak ni dah steady ni, boleh work independently, and then okay lah, dia sambung lah. Sama juga dengan Maybank. Masa aku interview tu pun diorang cakap kalau boleh belajar semua benda pasal finance dalam 3 bulan. Aku macam okay. Kau dapat banyak agak Maybank kan ni? Yang masa aku interview tu. Nice juga tu. Itulah tapi entahlah. Nanti follow up lah. Tu lah. Nanti aku rasa nak tulis email balik lah kat HR dia. Itulah job hunting ni kita kena selalu follow up jugalah. Tak boleh tunggu je orang tu respon kita. Baru nampak macam effort sikit kan. So in the end memang kena satu follow up lah. Follow up, resume memang kena mantap lah. Betul. Dan cara kau bawa diri kau untuk interview. Knowledge kena mantap. Knowledge aku tahu kau mesti mantapnya. Tak ada. Biasa je. Alah. Lepas tu apa lagi? Tu je lah kot yang kena polish betul-betul lah. Paling penting resume. Macam kau, macam contoh lah kau dah hantar job application banyak, tapi contoh lah kau dah hantar 50 job application tapi tak ada siapa pun panggil interview. So nampak something wrong dekat situ kan. So kau kena polish benda tu lah. Kalau boleh untuk job hunting ni kau kena track lah berapa application yang kau dah apply, and then berapa dapat feedback. Kau kena track benda tu lah kalau boleh. Dan baru nampak apa yang kita kurang. Kesilapan aku dulu, aku tak track benda tu. Ada orang tegur pula. So better macam buat macam satu Excel sheet lah. Betul. Ni ada orang suggest kat aku lah. Company mana kau dah pergi interview ni, dapat feedback ke tak. Dan kau nampak dekat situ mana yang kau kurang, mana yang kau boleh improve. So nanti boleh macam muhasabah diri lah. Betul. Aku dah tak buat benda tu. So macam dah satu kerugian lah. Tapi dah dapat kerja sekarang, tak apalah. Macam not a big deal sangat lah. So benda tu pun aku rasa macam wow, baru tahu macam cara kita buat interview and dapat interview pun kita kena keep track of kan. Sebab ada orang bagi tahu aku, so aku pun macam baru terfikir betul juga kan. Sebab baru kita nampak apa yang kurang sebenarnya. So kena banyak networking jugalah. Networking tu penting juga.
kau kena, kalau aku banyak dekat LinkedIn, aku banyak connect dengan HR, dengan orang dalam bidang aku banyak sembang-sembang macam tu lah untuk tahu lebih Pandai lanjut. tu. Target HR Tak terus. lah pandai sangat. Memang aku add Aduh. HR dengan orang bidang aku je dalam LinkedIn tu. I see. Yang lain tu ignore. Lepas tu kena Nampak. pandai catch up dengan diorang lah, kena apa orang panggil, keep the conversation along lah. Macam tak boleh hari ni je kau sembang, nanti kau acah-acah lah tanya apa lagi. Apa yang kau tak faham kau acah-acah tanya lah. Macam keep the networking alive. Macam tu. Acah Term gila daripada je. Zulkhairil. Tak lah, tu kesalahan dia Baik. lah. Sebab bila kau Alright. network dengan orang ni, kau macam diorang banyak bagi input juga kau. Macam tadi lah contohnya, kita kena keep track dengan job application kita. Dan resume apa yang do's and don'ts, apa yang kita patut, apa yang tak payah. Macam tu je lah. In terms Sebab of kita network, sebab kita jumpa banyak orang ni, banyak kepala ni, banyak apa orang panggil, banyak perangai dan banyak preference yang berlainan lah. Ada yang nak resume macam ni, ada yang nak macam ni. So kau kena approach dia ni, dan kau pertimbangkan balik mana yang okey. At last kau juga yang akan decide untuk yang terbaik untuk resume kau. In terms tak boleh of ambil bulat-bulat. macam kau yang kau cerita ni, kau selalu cakap pasal in terms of how can I say this, networking, social networking dekat laman maya lah kan. In terms, let's say macam social networking in real life, ada result apa-apa tak untuk kau? Real life setakat ni tak ada. Aku kan jenis macam introvert, aku tak berani nak real life. Tak pandai lah, bukan tak berani, tak pandai nak networking secara real life tu. Tapi benda tu kau rasa macam very important enggak ke macam mana? Boleh, very important sebab dia banyak bagi kita macam apa, bagi kita insight lah macam mana experience waktu bekerja nanti. Kita banyak tahulah walaupun kita tak kerja lagi, dia akan cerita benda ni, apa yang kita kena buat semua ni. So dia okey lah, dia for your preparation sangat okey. Sebab aku pun, kawan-kawan aku pun, bukan kawan aku lah, ada satu kawan aku ni, dia bagi tahu aku in terms bukan in terms, selalu cakap in terms, apa masalah. dia jadi tagline lah. Dia macam dia bagi tahu aku, kalau kau pergi conference ke mana-mana ke, kalau let's say ada speaker kan, kalau boleh pergi jumpa speaker tu dengan minta dia punya contact card, details, contact semua tu. Card dia. Kalau kau rasa kau boleh macam tu, pergi lah. Why not kan? Try. Kalau aku bukan jenis orang macam tu. Aku introvert lah. Tak pandai nak tu approach orang semua ni. Sebab kawan aku ni satu ni, dia macam, untuk aku luar biasa gak ah. Sebab masa tu aku kan pergi conference dekat Hanoi tu masa tu. Lepas tu ada perempuan ni, ada satu speaker, dia daripada WHO lah. Lepas tu dia sembang-sembang pasal benda yang dia buat kan. Lepas tu aku rasa macam interesting tak, sebab aku rasa pun kalau boleh aku nak further jadi WHO officer kan, kalau if there's a chance lah. Lepas tu aku tak tahu macam nak approach dia. So kawan aku ni, aku tak tahu apa yang dia makan tau. Dia macam bawa aku terus pergi kat dia kan. Lepas tu dia tunjuk cara macam mana dia dapatkan approach orang tu. So based on observation aku kan, based on observation aku kan, sebelum dia approach tu, dia search kat internet, kat Google nama presenter kan. Lepas tu
Lepas dia dah search dah, lepas dia tengok apa achievement dia dalam tu. Lepas tu dia terus pergi, dia hafal benda tu, dia terus pergi, lepas tu dia compliment on the achievement yang apa presenter tu dah dapat. Dia Sebab macam nak tunjuk yang kita dah kenal orang tu melalui achievement dia. Macam tu kan. So apa dia cakap kat aku, rahsia untuk dapatkan business card macam dia punya term dia it's just that power kalau in terms of orang yang related to science, diorang tak get a lot of phrase. Diorang bukan popular sangat in terms of macam tak ada following kan. Betul. But once there's somebody who really know what they've done and macam dah tahu apa achievement yang diorang dah dapat, diorang akan tend to be much more nicer towards the person who asking lah. Yes, betul. Dia lagi open lah untuk bercerita. So aku pun fikir macam bapak Itu last aku pun ambil juga business card tu. Bagus lah, nice approach lah macam tu. So at least kita learn something from that. Tu lah. Aku pun macam terkejut juga good sharing. Masa first time. Good sharing. Alright. From that point, aku tak tahu aku nak tanya soalan apa dah kat kau. Lah, aku pun tak adalah pro mana pun. Ni semua based on personal saja. Tak, tapi boleh ambil. Ada yang boleh ambil, ada yang boleh buang tepi. Jangan percaya bulat-bulat lah. In terms of, let's say, untuk junior-junior kau kan yang belum grad ni, yang terkandas di universiti tiba. Aduh. Apa macam a piece of advice yang kau boleh kasih kat kita orang lah? Alamak, nak advice apa? First of all, former Presiden Messi. Siapa nak? Pergi mampus. Okay, first of all, tabahkan hati. Okay, nasihat aku, teruskan apa yang korang dah buat. Jangan give up. Macam bodoh je. Okay, teruskan apa yang korang buat. Keep focus. Jangan down. Lepas tu dah boleh start dah kot cari kerja. Slow-slow improve apa yang tak patut tu, apa yang kurang, semua kena improve. Start from now. Memang kena polish betul-betul lah semua benda. Lagi apa? Nak job hunting tu kena mental kuat. Jangan cepat koyak. Tu je. Alright, that's it from us, from Mr. Zul Khairil. Okay. The former president of MESA FASK UPN. Tak payah mention pun tak apa kot. Now working in macam mana aku cakap, Silicon Valley, Malaysian Silicon Valley in Penang. Apa tu Silicon Valley? Silicon Valley ni macam kat US, tempat yang orang banyak business tech lah. Okay. That's some knowledge for you guys. Thank you for the session. Thank you Iqbal for the session. Okay, thank you kak. Thank you so. Thanks for inviting. Sama-sama. Thanks for accepting my invite. Allah, small matter. Alright guys, see you later. Bye.